أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau An-Nur, Bandar Puteri, Kelang, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita masih diberikan kehidupan pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal ibadah, mencari kebaikan-kebaikan, amalan-amalan untuk menjadikan sebagai bekalan kita apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala satu masa yang ditentukan, dan mudah-mudahan segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya dapat hadir pada pagi ini untuk bersama dengan tuan-tuan, dan terima kasih kepada pihak surau yang menyediakan sahur. Alhamdulillah, terima kasih dan sedap. Terima kasih semua. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, kita tidak membincangkan ataupun tangguhkan dulu perkongsian kita mengenai fik munakahat. Fik munakahat, fik tentang perkahwinan, perceraian, rujuk, hak-hak selepas perceraian, hak-hak dalam perkahwinan dan sebagainya. Dan pada pagi ini saya diberikan amanah untuk membincangkan tentang kelebihan Ramadan, fadilat Ramadan. Namun sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berkaitan sikit dengan fik munakahat ni, ialah bila kita bicarakan munakahat, singkatannya nikah. Nikah ni apa? Untuk mendirikan rumah tangga, untuk melangsungkan sebagai ijab qabul sebagai suami isteri. Namun ada orang bertanya jugalah, Ustaz, boleh tak kita nikah dalam bulan Ramadan? Jawapan saya boleh, silakan. Cuma orang tak datang jemputan je lah. Kalau nak buat jemputan juga, buatlah waktu juada berbuka puasa ataupun malam nanti, lepas tarawih ke, ataupun masa lepas isyak, nanti jemput imam juga untuk tarawih. Siapa nak makan, makan. Siapa nak buat solat tarawih, silakan. Tapi mungkinlah kosnya naik sikit lah, kos untuk imam tarawih, penat dia, insyaAllah. Jadi nak nikah bulan Ramadan boleh, tak jadi masalah, tak ada dia punya halangan. Boleh ke tak boleh kan? Nak nikah di rumah pun boleh, nak nikah di pejabat agama pun boleh,
Ya. Tapi biasanya di bulan Ramadan ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kalau nak nikah di bulan Ramadan mungkin berlangsung di pejabat agama lah. Kalau kat rumah nanti adalah kata-kata bincang di kalangan masyarakat, dia buat majlis akad nikah, macam mana, ni nak orang nak sibuk nak beribadah ni semua kan. Jadi terpulang cara macam mana nak dilangsungkan ataupun nak membuat jemputan, ataupun mungkin jemputannya terhad di kalangan ahli keluarga pihak lelaki ataupun pihak perempuan. Yang tak boleh, ketika mana tak boleh nikah, ketika dalam ihram je lah. Dah selesai ibadah haji ataupun ibadah umrah selesai, sampailah sa'i tahallul tu nanti, lepas tu nak nikah lah. Tapi kalau nak nikah di Mekah tuan-tuan, pastikan juga dapatkan kebenaran bertulis daripada pejabat agama. Kadang orang nikah kat mana? Tiang Masjidil Haram. Dia nikah di Masjidil Haram lah, kumpul kan. Lepas tu nikah sendiri, tak ada apa-apa dia punya proses ke apa kan. Kita nak pastikan bukan apa tuan-tuan nikah ni. Kita nak pastikan supaya hak-hak dan rekod pihak-pihak tu dicatat. Nanti melibatkan kalau melahirkan anak, tentang nafkah dan sebagainya. Perlu ada rekod. Kalau tak silap saya lah tuan-tuan, perlu dapat kebenaran bertulis. Lepas tu nak nikah di Saudi ataupun di Mekah, pergi rujuk dengan kedutaan ataupun konsulat. Kalau Saudi ni saya rasa kedutaan je. Cari kedutaan Malaysia tentang untuk nikah. Pastikan dapat kebenaran bernikah daripada qaryah yang dia duduk, daerah yang dia duduk. Contohnya nikah kat sini, dapatkan rekod bertulis, kebenaran bertulis, supaya tidak berlaku tanpa pengetahuan pejabat agama yang berbidang kuasa kena tahu apa yang berlaku kepada anak qaryah ataupun anak daerah yang tinggal di negeri Selangor ataupun di daerah Kelang. Itu sedikit maklumat lah. Kadang-kadang tuan-tuan, nikah di Mekah bagus, cantik, depan Kaabah lagi, tapi dekat dengan sekitar tiang tu lah. Tapi bila disahkan 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian, alasannya anak nak kahwin. Anak nak kahwin. Mana surat nikah mak ayah? Mak ayah dulu nikah di Mekah. Ada tak apa-apa rekod ke, daftar ke, buat pengesahan ke apa ke kan? Tak ada. Kena panggil mak ayah tu untuk adukan di pejabat agama, buat aduan ataupun laporkan untuk mengesahkan pernikahan dan akan dipanjangkan ke mahkamah syariah untuk membuat pengesahan nikah tersebut. Ini yang risaunya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Saya ada terjumpa jugalah, suaminya dah meninggal, anak nak kahwin, nikah tak pernah disahkan, surat nikah tak ada. Sebab apa perlu surat nikah? Nak pastikan bapa tu layak menjadi wali nasab ke tidak. Kita ni tak boleh dengar cakap hearsay, kan? Macam juga kita bagi tanah kat orang rumah, okey kau duduk sini sampai bila-bila, walaupun aku dah mati sekalipun kau duduk situ juga. Dah meninggal orang yang memberi itu,
Tapi 10 tahun, 20 tahun kemudian warisnya menuntut. Apa buktinya? Macam itulah juga. Kan? Nikah pun sama. Jangan kita anggapkan mudahkan je lah. Ini yang penting sah rukun-rukun. Tahu, faham. Yang penting kita ada rekod-rekod tambahan. Sekarang ni saya percaya pejabat agama ataupun Jabatan Agama Islam berusaha ataupun dah ada dah rekod. Ya, sejak 60-an, 50-an pun saya rasa ada lah rekod-rekod perkahwinan. Tu sebab kalau pihak-pihak yang nak membuat tuntutan faraid nak tahu wujud tak pernikahan si mati ni. Nak tahu yang nama waris yang diberikan ni layak ke tidak. Itu nak pastikan saja. Ya, supaya nak tahu si mati ni berapa kali kahwin, berapa ada orang isteri. Ya, kadang-kadang maklumat-maklumat ni disembunyikan, tak nak diberitahu. Sudahlah, janji selesai, sudahlah. Kena ingat, harta yang ditinggalkan itu, mana waris yang terlibat, dia layak menerimanya sebagai perwarisan faraid dengan pembahagian-pembahagian tertentulah. Itu nasihat saya supaya kalaulah ada nikah di luar, di Mekah ke, di Thailand ke, di Indonesia ke, ataupun di rumah sekalipun, adalah dekat-dekat dengan kawasan tuan-tuan ni juga ni. Tapi bukan kat sini tuan-tuan, dekat-dekat sinilah. Mungkin kampung sebelah ke, kawasan sebelah ke kan. Nikah sendiri, sindiket. Lepas tu yang jadi wali pun tak ada autoriti. Abang pertama ada, dia guna wali abang kedua. Itu satu masalah tu. Kena faham, sahkan dulu. Anak dah keluar seorang. Itu yang kita kesian, risau tentang perkara-perkara tersebut. Nasihat-nasihat lah kalau ada kawan-kawan kita nikah di rumah ke, sindiket ke apa ke kan. Mungkin ada orang dari luar datang je, Pak Ustaz yang datang dari luar tu, nasihatkan, pergi pejabat agama sahkan. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati Allah dalam apa juga segala urusan kehidupan kita insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita membicarakan tentang kelebihan Ramadan. Bila kita sebut Ramadan ni tuan-tuan, pastinya kita lazim mendengar ataupun membaca ayat Al-Quran berkaitan dengan bulan Ramadan. Bila datangnya bulan Ramadan, satu-satu bulan ini memfardukan atau mewajibkan kita kena berpuasa. Itu kefarduan yang wajib. Selain kita menunaikan solat. Bila masuknya bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita kena berpuasa. Ataupun as-saum, as-siyam. Jadi lazimnya kita mendengar kefarduan puasa ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim, surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu juga berpuasa, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini tuan-tuan menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah seru kita tuan-tuan, seharusnya kita kena menyahut dari segi zahir dan batin, fizikal dan mental,
bersedia sebaik-baiknya dari awal lagi. Kalau boleh tuan-tuan, dalam hati kita ni, wahai orang-orang yang beriman, ya saya ya Allah, macam itulah. Kalau ibu bapa panggil kita, orang tua panggil kita, ataupun orang-orang yang dihormati panggil kita, ya, tuan imam panggil kita, haji ataupun kamu, ya saya, kita sahut. Cuba orang panggil kita tuan-tuan, kita buat tak pandang je kan. Kau siapa? Contohlah kan. Tak elok juga macam tu. Bila menegur, bila berjumpa, seelok-eloknya menegur. Kalaupun mungkin kita tak berkawan dengan dia, tapi sekurang-kurangnya kita menjalinkan silaturahim dengan cara apa? Memberi salam, menjawab salam. Itu dah cukup. Tak semua, tuan-tuan yang hadir pagi ni, tak semua kita ni semua kawan rapat. Contoh, kalau kawan rapat memang bagus. Memang mantap surau ni. Boleh bekerjasama dari semua aspek dan sudut. Jadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada kita tuan-tuan, kita kena sahut dan bersedia. Apa dia? Kutiba alaikumus siyam. Difardukan ke atas kamu berpuasa. Berpuasa ni menahan lapar daripada makan dan minum. Dan perkara-perkara, menahan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Contohnya di siang hari tak boleh melakukan hubungan suami isteri. Kalau lakukan juga, si suami itu kena kafarah 2 bulan puasa berturut-turut. Kalaulah satu hari tu dia batal melakukan persetubuhan, satu hari bersamaan dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau 2 hari, tambah lagi 2 bulan. Ambil. Jangan cari pasal kita ni lah. Tapi kalau tak mampu, bagi. Cari fakir miskin 60 orang. Untuk bayar ganti sebagai puasa. Itu contohlah dalam perbincangan yang lain lah. Itu contoh. Jadi menahan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan si isteri tu tak adalah kena kafarah kalau melakukan persetubuhan, dia cuma batal sehari je puasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kuasa kepada kita untuk membimbing, mendidik isteri dan ahli keluarga kita, maka seharusnya lah kita kena memberi contoh kepada keluarga kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik dalam berpuasa ataupun di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kamu juga berpuasa. Jangankan kata kamu ni kena berpuasa, umat sebelum Nabi Muhammad pun kena berpuasa. Umat Nabi Adam pun kena berpuasa. Diriwayatkan Nabi Adam kena puasa setiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari. Sebab kerana melakukan kesilapan ketika di dalam syurga dahulu. Jadi Nabi Adam berpuasa untuk bertaubat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Daud pun berpuasa tuan-tuan. Umatnya difardukan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Kalaulah 1 hari puasa, ni kita mula puasa ni contohlah. Kita kena berbuka bila? Puasa sampai bila? Besok subuh. Kena berbuka. Jadi, kalaulah nak tunggu raya tuan-tuan, 1 hari puasa, 1 hari tak puasa, 2 bulan lagi kita akan berhari raya. Contoh. Itu syariat yang ada pada zaman Nabi Daud.
Kira puasa zaman Nabi Daud tuan-tuan, memang puasa yang paling, nak kata apa, paling hebat, paling menguji keimanan setiap hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena berpuasa, daripada subuh ni tadi, azan ni tadi, nanti kena boleh berbuka pada waktu maghrib nanti. Senang nak faham macam itulah. Jadi bersyukurlah kita tuan-tuan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendidik kita, sedang membimbing kita di bulan Ramadan. Kamu kalau nak sihat, contohnya, kamu kalau nak stabil dalam ibadah kamu, kalau kamu nak menjadi orang yang baik dalam semua perkara, bila datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh puasa. Tujuan apa untuk kita ni kena berpuasa tuan-tuan? Matlamat yang paling utama yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada hamba-hambanya, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tujuannya untuk la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa dan meningkatkan keimanan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula puasa ni boleh meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah? Salah satu contohnya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, bila kita berpuasa, kita tahu diri kita ni sedang berpuasa. Saya jumpa tuan-tuan, tuan-tuan tahu saya ni berpuasa. Saya juga tahu tuan-tuan juga berpuasa. Tapi di belakang saya, di belakang tuan-tuan, adakah tahu kita ni berpuasa? Sebab itu, keimanan dan ketakwaan kita ni hanyalah berpandu, bersandarkan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana manusia, bukan kerana sebab-sebab tertentu. Ataupun kalau kita beribadah, datang berjemaah di masjid ke di surau tuan-tuan, semata-mata mencari pahala dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana sebab-sebab tertentu. Nak orang perhatikan kita lah, nak orang puji kita lah. Tidak, tak perlu. Sama ada kita ni orang ada ke tak ada ke, kita datang ni hanyalah matlamat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, setiap minggu kita sentiasa diberikan peringatan oleh khatib mimbar supaya kita ni sentiasa berwaspada menjaga iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat main-main. Sebab itulah kalau orang yang tak ada iman, tak ada takwa, dia tidak ada, contohnya macam sifat integriti pada diri dia. Depan orang dia baik, belakang orang dia tak baik. Depan orang dia rajin beribadah, belakang orang dia buat tak tahu. Nantilah dulu. Bila depan orang dia nak seolah-olah orang perhatikan dia. Jadi tuan-tuan, dengan datangnya bulan Ramadan ini difardukan ke atas kita berpuasa, maka ia mendidik iman, takwa, sifat kita yang kepada yang lebih baik, menjadikan kita ni seorang yang amanah, menjadikan seorang kita yang bertanggungjawab kepada diri sendiri, bertanggungjawab kepada agama, dan seterusnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat yang utama. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni sedikit tambahanlah. Bilakah ayat 183 ni mula diturunkan?
ataupun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan pada 2 Sya'ban pada tahun kedua Hijrah, iaitu selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Pada bila 2 Sya'ban. Ustaz, puasa kan bulan Ramadan, kenapa diturunkan bulan Sya'ban? Dah tentu puasa kena turun pada bulan Sya'ban. Orang dah tanya dah. Dia macam tak puas hati pula. Sebenarnya tuan-tuan, bila diturunkan di bulan Sya'ban, tujuannya apa? Supaya kita ni benar-benar bersedia untuk melalui ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sebab apa? Kita tak makan di siang hari. Mungkinlah, contohlah, setahun yang lalu Ramadan, kita dah puasa dengan baik. Iman kita di bulan Ramadan, takwa kita di bulan Ramadan, bertambah baik, meningkat, dan menjadikan kita ni rasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila malam je takbir tu, 1 Syawal, 2 Syawal, ialah kita masing-masing dah balik kampung. Kat situlah nak menguji kita juga tuan-tuan. Macam mana kita dulu beribadah di bulan Ramadan, adakah kita mampu mengekalkan momentum beribadah di bulan Ramadan? Kalau kita balik kampung contohnya, adakah seperti mana di bulan Ramadan kita selalu berjemaah? Adakah kat kampung kita ni kita berjemaah? Tengok diri sendiri. Jangan tengok orang. Kalau tengok orang tanpa menyelidik diri sendiri, tak boleh juga. Kita kena muhasabah. Hasibu qabla an tuhasibu. Muhasabahlah diri kamu ni sebelum kamu dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bila dah keluar bulan Ramadan, mungkin kadang-kadang kita sempat datang ke masjid, sempat datang ke surau, sempat berjemaah, sempat kita hadir majlis ilmu, sempat kita mengimarahkan. Kadang-kadang tak sempat, terhalang dengan tugas-tugas kita. Tapi bila datang bulan Ramadan kali ni, dia nak memulihkan kembali. Mungkin tuan-tuan, tuan-tuan haji, abang-abang sekalian, sahabat-sahabat sekalian tuan-tuan, daripada Ramadan yang lalu, lepas Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, sampailah Sya'ban yang baru ni, dia lagi meningkatkan amal ibadah dia lagi cemerlang. Bila datanglah bulan Ramadan kali ni, dia lagi mudah. Tak kisahlah lapar ke tak lapar ke kan, tahan makan ke tak tahan makan. Jadi di bulan Ramadan inilah untuk mendidik jiwa kita, mengembalikan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mantap. Contohnya tuan-tuan, alhamdulillah, saya lihat pada hari ini tuan-tuan, subuh sampai ke belakang tuan-tuan, alhamdulillah, saya pun soft yang paling last sekali, 2 terakhir sekali kan. Tadi datang awal sahur, tapi sebab lepas tu ketandas semua kan, jadi dapatlah soft yang belakang. Alhamdulillah dapat bersolat. Jadi macam mana kita nak nanti selepas Ramadan ni nanti kita mudah bangun pada bulan Ramadan, bulan Ramadan ni pukul 5 boleh bangun, bersiap, dah sahur bersiap, pergi masjid lah, pergi surau lah. Nanti lepas Ramadan, adakah momentum tu kekal? Ataupun mungkin lepas Ramadan ni nanti tuan-tuan, kita boleh bangun sebagaimana bulan Ramadan pukul 5, walaupun tak sahur, tapi masa itulah kita boleh gunakan untuk apa? Qiyamul Lail. Itulah kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Macam mana nak didik kita ni nak beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukannya penat memang penat tuan-tuan. Tapi kita biarlah penat kat dunia ni tuan-tuan, asalkan kita ni tak penat di alam barzah. Biarlah kita tak berehat di dunia ni tuan-tuan kerana amal, asalkan insya-Allah kita akan berehat di alam barzah nanti. Dan mudah-mudahan kita juga akan dipermudahkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Sebab apa kita sanggup menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam segala apa perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni tak lama tuan-tuan. Sementara muda pun, rasa muda pun, nak rasa zaman kanak-kanak 10 tahun, remaja 10 tahun. Lepas tu dah lepas remaja, pasca remaja, macam tu lah. 10 tahun, dah masuk 30 tahun ke atas, dah rasa tua dah, nak mula tua. Dah 40 tahun, dah adalah benda-benda anggota kita ni yang tak kuat dah. Kaki lah, lutut lah, itulah, inilah tuan-tuan, kesihatan. Ada sahabat saya juga yang awal 30-an tuan-tuan, 30-an belum masuk 40-an, dah ada dah kencing manis. Dah ada dah penyakit-penyakit tertentu, penyakit-penyakit kronik, jantung. Belum lagi pencen bekerja. Itu pun ada dia punya pinjaman macam mana nak dilunaskan. Kalaulah na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita ni untuk beramal, beribadah dan menyelesaikan perkara-perkara yang kita lalui di dunia ini tuan-tuan. Kena banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan inilah di bulan Ramadan ini Allah Taala untuk kita ni mencari sebanyak-banyak amalan-amalan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ini diturunkan pada 2 Syaban pada tahun kedua Hijrah supaya kita benar-benar bersedia. Bila datangnya bulan Ramadan, dah tahu dah kita kena berpuasa dan selesaikan perkara-perkara yang belum kita selesaikan. Kalau ada tertinggal puasa yang lalu, kena ganti. Kalau ada tak bayar zakat fitrah, kena qada. Semalam khutbah ada fatwa membolehkan zakat qada kan. Khutbah Jumaat. Sini khutbah Jumaat tuan-tuan kan. Jadi kena selesaikan apa yang paling utama, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dilengah-lengahkan. Kalaulah kita mati ni tuan-tuan, secara tiba-tiba tak selesaikan apa yang paling utama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ni? Banyak kelemahan-kelemahan kita ni tuan-tuan, cuma kita mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk syurga ni tuan-tuan dengan rahmat dan kasih sayang. Bukan semata-mata dengan amal-amal kita. Ustaz, macam tu penatlah saya ni nak beramal, nak beribadah. Bukan begitu yang dimaksudkan. Nak mencari rahmat, nak mencari berkat, kita kena banyakkan beramal dan terus beramal. Kalau kita tak beramal, macam mana kita nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu nak dapatkan kasih sayang aku, tapi kamu tak beramal untuk Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana Allah Taala nak upah kamu? Contoh macam itulah. Macam kita kat pejabat tuan-tuan. Kita kat pejabat. Kita kalau boleh nak naik pangkat, gaji pun naik. Kan? Tapi bila nak naik pangkat, gaji pun naik tuan-tuan, kita buat kerja ni, pastinya sedikit sebanyak pun, walaupun kita ni bekerja mencari rezeki kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada sedikit sebanyak
kita perlukan perhatian pentadbiran, pentadbir daripada atas, bos-bos kita. Supaya dapatlah, adalah naik sikit gaji. Tujuannya apa juga? Ikhlas juga, boleh. Supaya apa? Dengan gaji kita dinaikkan, kita dapat memberikan nafkah tambahan kepada keluarga-keluarga kita. Lebih-lebih lagi nak raya ni tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, banyak guna duit. Ya, barang-barang banyak naik, barang-barang banyak, kosnya dah naik. Jadi kita nak dapatkan rahmat dan berkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kena banyak beramal. Teruskan beramal, teruskan beramal. Dan kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon syurga Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itulah tujuannya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dibincangkan di sini tuan-tuan tentang bulan Ramadan ini juga, satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan sahajalah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara jelas di dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ila akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Yang bermaksud bulan Ramadan itu diturunkan padanya, di dalamnya bulan Ramadan itu apa yang diturunkan? Al-Quran. Tujuannya apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan-keterangan hukum daripada petunjuk-petunjuk Allah, wal furqan, dan perkara-perkara yang membezakan yang benar dan yang salah, hak dan yang batil. Itu Al-Quran menjadi petunjuk, pegangan, panduan kepada kita. Muliakan kita ni tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita ini dengan diturunkan Al-Quran. Tujuan apa Quran ni perlu ada di samping kita ni tuan-tuan? Untuk menjadikan kita ni hamba yang terbaik. Hamba yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba yang memahami tentang sesuatu-sesuatu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka di bulan Ramadan ini, faman syahida, sesiapa yang menyaksikan, yang nampak, apa dia? Daripada kalangan kamu, asyahra, anak bulan. Asyahra ni anak bulan, khusus kepada anak bulan Ramadan. Kalau nampak, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau dia nampak, bukan dia seorang kena puasa. Dia kena beritahu sahabat-sahabat dia yang lain, aku nampaklah anak bulan Ramadan, macam ada bayang-bayang dia punya ni. Contohlah kan. Kena beritahu kita ni semua kena puasa. Walaupun Pak Imam tak nampak. Walaupun Nazir tak nampak. Walaupun Tuan Pengerusi tak nampak. Yang nampaknya orang-orang biasa. Macam anak bulan. Contoh. Sebab itu kita kat Malaysia ni tuan-tuan. Kat Malaysia ni, cara nak tengok anak bulan secara ru'yah. Di balai-balai cerap. Ada di Selangor. Semua negeri ada tempat-tempat tertentu. Saya dulu tuan-tuan tengok anak bulan
anak bulan Syawal. Di dulu tempat balai cerap tu di Pulau Angsa, Kuala Selangor. Tapi itulah, katanya itulah tahun terakhir. Kalau tak silap saya 2013 macam tu lah. Itulah kali terakhir digunakan di Pulau Angsa tu, digunakan sebagai balai cerap. Jadi bila sesuatu tempat nampak anak bulan, kena beritahu yang lain, negeri yang lain, seluruh Malaysia, termasuklah Sabah Sarawak, kena berpuasa. Kalau Semenanjung ni tak nampak, tiba-tiba contoh balai cerap ada di Lahad Datu, kena beritahu semua kawan-kawannya yang ada di Malaysia ni, termasuklah di Kelantan, di Perlis, di wilayah-wilayah Malaysia yang digazetkan sebagai tanah Malaysia ni, maka kenalah dia berpuasa. Diisytiharkan kena berpuasa. Jangan senyap-senyap. Contohnya besok kena puasa, dia nampak, kita bagi makan sehari lagi lah, lusa baru kita bagi dia puasa. Jangan. Itulah hukum yang perlu ditegakkan, yang perlu dinyatakan. Kalau esok kena puasa, puasa. Esok tak perlu puasa, belum puasa lagi, tak payah puasa. Tu sebab 2 tahun yang lepas, tuan-tuan, kat Selangor tak nampak, kat Kedah tak nampak, dekat Johor tak nampak. Yang nampak kat mana? Katanya dekat Labuan, anak bulan Syawal. Kan? Kalau tak silap saya 1 Mei, 2 Mei macam tu lah. Masa tu perjalanan nak balik kampung, berbuka puasa. Niat hasratnya naklah rasa puasa di kampung isteri. Tengah berhenti, besok puasa, mana mungkin, tak puasa. Sekali dalam perjalanan, start kereta, istiar puasa, esok. Terus, jom gerak-gerak, nanti bertambah jam kan. Jadi itulah, tak kira lah puasa mengejut ke, puasa terkejut ke, raya terkejut ke. Bila dah isytiharkan puasanya tarikh tertentu, itulah esok ke, esok kena laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai orang kata yang mematuhi pihak pemerintah, kalau kita salah, mungkin yang atas tu salah. Mungkin. Kalau yang atas tu salah, kita mungkin salah. Sebab itu nak jadi yang berkuasa ni, tuan-tuan, bukan main-main. Memang nampak hebat. Tapi tuan-tuan, akhirnya sesiapa pun di peringkat mana pun kita diberi amanah, akhirnya bila kita mati nanti, tuan-tuan, dibangunkan semula di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga akan dipertanggungjawabkan. Jangan menyembunyikan perkara-perkara yang menurut hukum syarak tu ada. Kerana balasannya azab yang amat pedih. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu hukum perkara apa yang telah Allah Ta'ala turunkan di dalam kitab-kitabnya, di dalam Al-Quran khususnya, maka mereka ni ke akhirat tak makan apa-apa kecuali dimasukkan api di dalam perutnya kerana menyembunyikan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim, dan Allah tak nak bercakap langsung dengan mereka ini dan tak nak menyucikan dia, maknanya teruslah dia merasai azab. Walahum azabun alim, dan mereka itulah balasan-balasan yang amat pedih. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, di antara kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan ini, yang pertama, pintu langit dibuka. Sabda Nabi SAW, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Sadaqa Rasulullah. Apabila masuk bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu langit dan ditutupkan pintu-pintu neraka dan diikatlah semua syaitan. Maknanya rahmat, keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala dibuka seluas-luasnya, tuan-tuan. Janganlah tengok langit tu macam mana, bukan langit yang tu, tuan-tuan. Tengok, maknanya keberkatan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan kepada kita ni. Bentang seluas-luasnya. Kitalah kena kait, kena ambil semua ni peluang-peluang yang ada. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak murka kepada hamba-hambanya yang taat melakukan perintah di bulan Ramadan. Nak bagi keampunan ni, nak bagi rahmat ni untuk kamu bawa bekalan di akhirat ni nanti. Wasul silatis syayatin, dan syaitan-syaitan diikat. Wasul silatis syayatin, syaitan-syaitan diikat. Maka tuan-tuan, tidak ada alasan kenapa kita tak nak berpuasa di bulan Ramadan. Contoh, kalau ada orang-orang yang tertentu imannya tak kuat ke, amal pun kejap buat, kejap tak buat, solatnya pun tonggang langgang, kadang buat, kadang tak buat, ya. Maka di bulan Ramadan inilah untuk mendidik kita, kerana syaitan semua dah diikat. Apakah alasan lagi? Kenapa kamu tak solat? Sebelum ni lah kan. Kenapa kamu tak solat? Ini cakap dengan anak-anak kita dululah. Ataupun kawan-kawan kita yang tak ambil kisah tentang amal-amal ni. Contoh, kenapa kamu ni tak solat? Oh, susah betul lah saya nak bergerak ambil wuduk. Ni syaitan ni ganggu. Ini syaitan punya kerja ni. Sekarang ni tak ada alasan. Syaitan dah kena ikat dah. Bangun. Kena solat. Jangan lengah-lengah. Aduh, setan dah kena ikat dah. Beritahu je macam tu. Yang setannya kamu ni. Astaghfirullahalazim, ya. Jadi kita kena kuat beramal, tuan-tuan. Kalau boleh lah, ni kalau boleh lah. Tarawih sini buat 20 kan. Kita cuba buat 20. Ada kesempatan kita buat 20, kita buat 20, tuan-tuan. Ya, bukan apa, ya, untuk amal-amal kita juga. Ya, kadang kita sempat, kadang kita tak sempat, faham. Macam contohnya, kalau di hujung minggu kan, besok nak cuti, apa salahnya kita buat 20? Kan? Saya merasa jugalah, tuan-tuan, kan, solat di masjid negara juga kan. Baca Quran saya rasa 3 muka tu imam tu. Rasanya lah. Tapi yalah, seronoklah juga kan. Dengar ayat-ayat Al-Quran kan yang dibacakan. Tapi kalau orang yang tak sanggup nak tunggu, tuan-tuan, jangan katakan 8 rakaat. 2 rakaat dia dah balik dah.
Itulah tengok iman kita lah tuan-tuan. Yelah mungkin dia nak kerja bas ke, nak kerja kereta api ke. Yelah masjid negara kan dekat dengan apa? Dekat dengan stesen kereta api tu, depan tu kan. Jadi mungkin ada urusan-urusan tertentu. Tapi yang pentingnya jangan tinggal beramal. Kalau kita tak sempat banyakkan solat sunat sekalipun, jangan kita ni lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Dalam surah Al-Insan ayat 24. Ingatlah, sebutlah nama Tuhan-Tuhan kamu ini pagi dan petang. Maknanya sepanjang masa kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ingat kepada Allah, keberkatan, keampunan tu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelebihan Ramadan ini pintu-pintu syurga dibuka. Hadis Nabi SAW, saya bacakan maknanya lah tuan-tuan ya. Panjang hadis ni. Pada malam pertama bulan Ramadan, diikatlah semua syaitan dan jin. Dan ditutuplah semua pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satu pintu pun darinya. Maknanya syaitan dan jin ni dah diikat dah. Kadang orang tanya, jin Islam tu macam mana Ustaz? Itu banyak perbahasannya juga. Baik. Dan dibukakanlah pintu-pintu syurga dan tidaklah ditutup satu pun darinya. Pintu-pintu syurga dibuka tuan-tuan. Maknanya nak mengalurkan kedatangan kita suatu hari nanti insya-Allah. Maka dengan di dunia inilah untuk kita beramal. Maka berserulah penyeru, wahai orang yang melakukan kebaikan, hampirlah kamu. Wahai orang-orang yang melakukan kejahatan, undurlah kamu. Dan sesungguhnya Allah mempunyai ahli neraka yang dibebaskan, dan sedemikian itu berlaku pada setiap malam Ramadan. Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Okey, yang terakhir tuan-tuan, apakah amalan-amalan yang boleh meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, mendapat keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Antaranya yang pertama, melakukan solat sunat tarawih. Ada solat sunat tarawih yang buat 8 rakaat, ada yang 20, terpulang. Tapi ada peluang kita buat 20, kita buatlah 20 tuan-tuan. Kenapa penatlah nak berdiri? Masa inilah yang terbaik untuk kita beramal. Kalau dah habis Ramadan, insya-Allah lah tahun depan Ramadan. Takut-takut tak sempat tuan-tuan. Ada kesempatan di bulan Ramadan ini, solat tarawih 20, buat 20. Memang zaman Nabi buat 8. Zaman Nabi buat 8. Nabi buat 8 pun bukannya hanya membaca satu muka Al-Quran. Al-Baqarah tuan-tuan. Bila sahabat ikut, sambung lagi, ingat dah habis Al-Baqarah, rukuk. Al-Imran. Nabi. Tapi sebab Nabi pun risau, kesian dengan sahabat-sahabat ataupun umatnya yang akan datang, takut menjadi ini perkara yang wajib pula. Tu malam pertama sahabat tunggu, ada Nabi. Malam kedua ada Nabi. Malam ketiga ada. Malam keempat tak ada. Mana Nabi ni tak datang-datang? Kan? Nabi khawatir. Tahu kemampuan manusia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita singkat kembali peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Nabi terima perintah solat 50 waktu. Bila sampai kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim
tak cakap banyak, tak ada apa-apa yang diceritakan. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Dan bila sampai kepada Nabi Musa tahan. Apa yang kamu terima? Nabi menjawab, lebih kuranglah pemahaman kita lah tuan-tuan kan. Terima solat 50 waktu. Minta kurang. Nabi pun turun naik, jadilah 5. Minta kurang lagi. Nak kurang berapa lagi kan? Ada meriwayatkan Nabi malu. Cukuplah, 55 lah. Ini pun Allah Ta'ala dah bagi pun, pahalanya 50 waktu. Ada Nabi juga turun naik. Ya, tapi diperintahkan juga 5 waktu. Sebab Nabi Musa AS tahu kemampuan umat Nabi Muhammad. Sedangkan umat Nabi Musa pun banyak kerenah perangai untuk taat kepada perintah Allah. Sehingga kan keluar perintah ayat Al-Quran apa? Sebab dia orang ni banyak tanya, kaum Bani Israel ni, kaum Nabi Musa. Faf'alu ma tu'maru. Buat je lah apa yang diperintahkan, jangan banyak tanya. Macam tu lah. Jadi tuan-tuan, bila Allah dah perintahkan kita beramal di bulan Ramadan ini, buat saja. Cuma yang perkara sunat ni, kalau mampu buatlah 8. Tak mampu, kalau mampu buatlah 20. Kalau tak mampu buatlah 8. Yang kedua, solat sunat yang lain. Ya, solat taubat, solat duha, solat hajat, ya, solat tahajud, tasbih dan sebagainya. Orang tanya, Ustaz, kita dah witir, boleh tak kita bangun sahur, kita nak solat tahajud? Orang faham, ada yang salah faham kat situ lah. Sebenarnya tuan-tuan, dibolehkan. Walaupun dah solat sunat, witir, bangun tahajud, lepas tu tutup balik dengan witir. Boleh, dibolehkan. Diharuskan, tak jadi masalah. Bukannya tutup terus. Sebab maksimum witir ni tuan-tuan 11 rakaat. Boleh. Jadi kita kena buat. Ada kesempatan kita buat. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang saya nak memberikan di sini, memberikan hidangan berbuka puasa. Kita bantu orang-orang ataupun orang-orang musafir ke orang-orang yang singgah kat surau ni, kita berikan juadah puasa, insya-Allah. Mudah-mudahan amal-amal dia tu pun mendapat pahala kepada kita tanpa mengurangi sedikit pun. Banyakkan membaca tahlil. Tahlil ni apa tuan-tuan? La ilaha illallah. Berzikir, bertasbih dan seumpamanya. Dan yang terakhir, dah banyak kali terakhir minta maaf tuan-tuan. Ni memang last ni. Banyakkan beristighfar dan bertaubat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan beristighfar. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan bertaubat kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya setiap kesalahan kita, kekhilafan kita, kata-kata kita yang mungkin tak baik diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dan menambahkan pahala-pahala kita di bulan Ramadan untuk kita melakukan amal-amal seterusnya di bulan Ramadan tu nanti. Sebab itulah bila selepas bulan Ramadan, iaitu bulan Syawal. Sebab itulah tuan-tuan, nak menyambut Syawal tu nanti perlulah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan-bilangan hari puasa itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan menyebutkan takbir, membesarkan Allah yang memberikan petunjuk kepada kamu, wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu
bersyukur kepada Allah dengan apa kurniaan anugerah yang Allah Ta'ala bentangkan sepanjang bulan Ramadan, disimpan rapi, dibawa amal-amal itu di bulan seterusnya, sehinggalah insya-Allah kalaulah ada rezeki di bulan Ramadan yang akan datang untuk kita beramal dan menambahkan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, kelebihan-kelebihan yang kita carikan di bulan Ramadan ini mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan. Saya rasa ni tazkirah paling panjang, saya rasa sejam 10 minit. Minta maaf lah kalau dah cakap macam ni, tak makan kan kita kan. Jadi inilah kita punya santapan kita tuan-tuan. Mudah-mudahan teruskan kita beramal semampu kita, sedekah kita, infak kita. Mudah-mudahan infak itulah akan mengalirkan pahala kita seterusnya, walaupun kita ni dah meninggal nanti tuan-tuan. Yang penting mohonlah banyak-banyak kepada Allah panjang umur untuk kita beramal, panjang umur untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, dapat keberkatan, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf sekali lagi tuan-tuan, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang adalah kelemahan, kekurangan diri saya. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkhilaf kata. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini mendapat manfaat untuk teruskan beramal sepanjang di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan seterusnya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.